tuntutan ini tak akan berakhir. Dia akan terus menuntut, dia akan terus kacau Malaysia ni sampai bila-bila selagi kerajaan Filipina tak drop dia punya claim ke atas Sabah. Macam Brother Bone cakap tadi betul. Oh, Kinabatangan. Kinabatangan. Brother Bung Bung bukan Bung. Boleh sikit? Tidak, kita tidak buka untuk perbahasan kecuali Tidak bas, cadangan sikit ya. Boleh? silakan. Boleh. Menyambung semula pertimbangan ke atas usul Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri untuk membahaskan laporan tahunan dan penyata kewangan Suakam bagi tahun 2020. Apa salahnya kita bagi wakil Sabah untuk mengucapkan, saya sendiri pun di pihak sini ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada kerajaan Malaysia. Ini adalah tanggungjawab bersama dan saya bersetuju agar perkara ini kita pertahankan. Sekali lagi saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada Jawatankuasa yang telah mengurus. Baik, kalau gitu saya bagi buka satu sini satu. Silakan. Terima kasih. Ketua, ini keputusan yang betul-betul tepat. Datuk Speaker. Yang amat berhormat. Datuk Speaker. Baru saya bos. bagi rapat tangan dulu. Terima kasih Tuan Ketua. Tuntutan Filipin ke atas Sabah ini sebetulnya dia tidak akan berakhir. Sebab itu ucapan terakhir yang amat berhormat menggamit saya. Apakah Malaysia boleh menoktakan tuntutan ini secara total? Sebab setiap kali pilihan raya ahli Senat Filipin, calon-calon keseluruhan calonnya bercakap tentang tuntutan ke atas Sabah. Siapa calon yang berkempen menggugur tuntutan akan kalah. Sempurna boleh mencelah kalau nak mencelah. Jadi saya mau kalau boleh, sebab rakyat Malaysia di Sabah amat bimbang tentang perkara ini. Datuk Speaker. Kita noktakanlah tuntutan ini selama-lamanya. Kepulauan Sabah bukan hak Filipin lagi setelah Sabah merdeka melalui Malaysia. Tolong noktakan. Terima kasih. Sempurna minta laluan. Boleh? Saya Silakan. boleh mencela sedikit Mencela. apa yang telah dibangkitkan oleh Kinabatangan dengan izin Tan Sri Speaker kalau boleh. Boleh teruskan. Terima kasih banyak. Sebenarnya perkara ini saya memang dah bangkitkan bukan hanya di peringkat Dewan Undangan Negeri, malahan di peringkat masa saya jamaah menteri pun, di peringkat persekutuan. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membangkitkan perkara ini. Saya ingat selaku wakil rakyat di Dewan Yang Mulia ini, sepatutnya rakyat Malaysia sepakat. Jangan ada perbelahan kita untuk tuntutan ini, kita harus tolak sekeras-kerasnya. Kerana perkara ini penting. Yang menghantui kami di Sempurna bukan Kinabatangan. Yang kena lanun, yang kena bunuh my uncle sampai sekarang mayat dia tak jumpa. You know? Di Sempurna itu. Bayangkan keadaan yang berlaku di saya sendiri waktu itu bertembung dengan keadaan di mana kawasan itu telah dicerobohi oleh pihak Nasir-Nasir. Saya waktu itu berada di Sempurna. Ya, jadi keadaan ini merupakan satu perkara yang penting. Harus disedari bukan hanya berdasarkan argumen. Fakta yang ada. Filipin tidak pernah memiliki Sabah. Sejarah dia. Sabah dimiliki oleh Sultan Brunei. Sarawak juga dimiliki oleh Sultan Brunei. Tapi sejarah dia bertelengka. Sultan Brunei diberadik, maka ada tawaran kepada Kesultanan Sulu. Akan dibagi sebahagian taklukan itu. Cuma bertutur saja. Tidak ada fakta, tidak ada sejarah yang boleh menyatakan bahawa it is an agreement yang dilakukan. Dan bila bertumbung Spanish War, 300 tahun, tuntutan waktu itu Filipin di bawah Spanish hilang Kesultanan Sulu. Sampai sekarang Sultan Sulu tidak wujud di Filipin. 1915 the Philippine government declared there is no higher of Sultan Sulu. Takkan kerajaan Filipin itu tak mengiktiraf Kesultanan Sulu. Takkan pula kita di peringkat antarabangsa tak berani nak lawan mereka di mahkamah yang sedang negara mereka tak mengiktiraf Sultan Sulu yang ada. No, we must be fighting with facts. Data yang ada kena perkara ini. I'm so sorry, a bit emotional. Tan Sri Speaker, kena ini dekat dengan jiwa saya. Sebagai kawasan yang kena lanun selalu. Ya, jadi ini saya amat menghargai
apa yang telah dilakukan penjelasan ini supaya rakyat di negara ini sedar. Dan kita harus sepakat. Jangan menjadi bahan politik yang ada. My great-grandfather, Panglima Udang, was appointed by the British sebagai native tahun 1807. My great-grandfather. Ini bukan nenek saya. My grandfather punya father. Dilantik waktu itu sebagai native chief 1903. Mananya dah di bawah taklukan British. Artikel 154 bangsa-bangsa bersatu. There was also a decree before that by the British Queen, di mana Cobble Commission datang ke Sempurna, datang ke Sabah tahun 1962. Saya ikut dengan ibu saya. Cobble Commission datang, melaungkan, bertanya. Wakil dari Malaysia waktu itu Tun Ghazali Syafi'i ada. Lord Cobble datang ke daerah Sempurna. Saya masih kecil lagi primary school dengan ibu saya. Tanya dengan rakyat waktu itu North Borneo sama ada setuju untuk membentuk Malaysia. Sabah bukan masuk Malaysia, dia membentuk Malaysia. There was no Malaysia then. Tanah Melayu saja ada waktu itu, 1957. Lepas itu dibentuk Malaysia, maka Cobble Commission diwujudkan oleh pihak British bertanya kepada rakyat di bumi Sabah dan Sarawak. Waktu itu, what was the decree? Tun Fuad, Tun Mustafa, Temanggung juga bertolak dari Sarawak, bertolak dari Sabah untuk hadir di United Kingdom. Tanda tangan depan Perdana Menteri Macmillan dan juga Queen Elizabeth yang menyatakan setuju bahawa ini merupakan taklukan pihak British North Borneo. North Borneo Company was administering Sabah. Kita ada residen kita. Kita ada pentadbir kita di situ. Mananya sudah ditadbir oleh pihak British Company waktu itu. Sudah ada dia punya pentadbiran dia. Bila itu decree dilakukan, artikel 154 bangsa-bangsa bersatu menyatakan bahawa terbentuklah Malaysia. That was United Nations Declaration. Takkan bila rakyat di sebuah negara referendum dilakukan, maka kedaulatan dia dipersoalkan di peringkat antarabangsa. Apa hak pihak kesultanan ini menuntut supaya oleh kerana ada RM5,000 setiap tahun diberikan. Waktu itu almarhum Tunku mungkin playing a diplomatic role. But there's no legal standing for 5,000 to be paid. Waktu itu. Tapi oleh kerana kita selalu kena lanun. Waktu itu selalu tuntutan termasuk Indonesia menuntut yang amat berhormat. Konfrontasi 1967. Waktu itu juga mereka datang ke Sempurna berkali-kali. Dan sebelum itu mungkin almarhum Tunku looking at it, discuss dengan Marcos dan lain-lain, pihak-pihak Soekarno berbincang untuk mengatasi masalah ini, maka ini merupakan salah satu daripada kenakan. Tapi itu tidak ada legal standing dia. Kerana sudah ada referendum. Sudah ada pungutan suara daripada umat di kedua-dua wilayah Sabah dan Sarawak ini bahawa mereka nak merdeka dalam pembentukan Malaysia ini. Why should it be not a legal kind of argument di peringkat Mahkamah Antarabangsa? Pasal itu bila kita bawa contohnya Ligitan dan Sipadan. Saya masih ingat waktu itu 91, 93 saya di Kementerian Tanah Koperasi. Waktu itu. Dan keadaan ini telah pun diputuskan oleh Mahkamah Antarabangsa. ICJ 1998. Declare that Sabah, Sipadan and Ligitan belong to Malaysia right. Itu yang kita katakan hak ini dah ada keputusan Mahkamah Antarabangsa. It's a kita katakan a good facts legal standing for us to present this to the court di peringkat antarabangsa. Pasal itu kita katakan let Indonesia nak claim Sipadan Ligitan, let them fight ICJ. Similarly with these people, but they don't have any legal standing. Kerajaan Filipina tu tak manggil tirap kesultanan ini, tidak ada sultan. Dahulu Sultan Suluk memiliki Mindanao, sekarang Mindanao bukan dimiliki oleh Sultan Suluk. Sudah ada governor dia. Mana ini kesultanan dia? Kalau sultan biasanya ada taklukan dia. Tak ada si tangkai kah ataupun tawi-tawi kah, tak ada ketaklukan. Atas angin saja. Jadi itu yang saya katakan Tan Sri Yang Dipertua, saya amat menghargai apa yang telah dilontarkan oleh Yang Amat Berhormat. Dan saya harap rakyat di negara ini harus sepakat. Kerana ini bukan hanya dari segi kedaulatan negara, nyawa manusia yang amat berhormat.
Kami sering kena sistem yang agak mudah dibolosi oleh pihak anasir-anasir ini, dan saya juga berharap yang amat berhormat supaya sistem pertahanan kita, keselamatan ini dapat ditingkatkan untuk memastikan supaya kelangsungan kehidupan bukan hanya untuk rakyat di kawasan itu, malahan juga sektor pelancongan. Terima kasih banyak atas penjelasan yang amat berhormat tentang tuntutan, dan saya berharap Dewan yang mulia ini, saya minta kerjasama selaku rakyat Malaysia datang daripada kawasan ini. Tolonglah, don't make use of it as a political kind of ni. Kita nakkan supaya kita bantu kerajaan yang ada pada ini untuk memastikan tuntutan ini dapat kita jayakan dan kita padamkan dalam sejarah negara Malaysia. Terima kasih banyak. Floor ni masih kinabatangan nak bagi belut. Belut. Okey, kita belut. Last sekali sebagai Lepas ni kita orang yang dihalau keluar pada 18 Julai kerana saya menuntut tentang perkara ini. Sebenarnya inilah yang saya mahukan. Kesatuan kita sebagai orang Malaysia. Saya am not against anyone in this room sebenarnya dalam Dewan yang mulia ini, ataupun previous MP kah, speaker yang dulu kah. No, I'm not against anyone. Tapi saya mahukan kesatuan kita, satu hati kita sebagai orang Malaysia. Pertahankanlah kedaulatan kita ni. Dan saya minta juga yang amat berhormat Tambun, kalaulah pihak ketiga yang cuba mencampuri urusan termasuk dengan negara luar, kita lawan. Masih. Terima kasih. Tuan Ketua, sebagai penutup. Kinabatangan nak gulung? Ya, nak gulung. Sebagai penutup, yang berhormat. Penutup, ya. Pada tahun 1878, perjanjian British menyatakan bahawa peranan General British telah terhapus. Bermakna penimbang tara itu pun sudah terbatal dan tidak sah. Dan tidak ada tuntutan mana-mana lagi boleh dilakukan. Apa yang berlaku ini tuntutan politik dan juga kepentingan. Jadi saya yakin yang amat berhormat boleh memainkan peranan untuk menuntaskan tuntutan ini. Sekaligus tidak ada lagi tuntut-tuntut. Sabah belong to negara Malaysia. Terima kasih. Terima kasih. Tere, silakan. Terima kasih Tuan Sri Speaker. Saya nak kongsi sedikit pengalaman saya. Saya pernah bersama dengan Sulu dan juga Moro semasa saya bertugas di Jabatan Perdana Menteri daripada tahun 96, 95 hingga 2002. Kemudian saya menjadi nasihat pertahanan di Manila selama 4 tahun, dan saya juga adalah member International Monitoring Team setahun berada di Kota Batu. Jadi saya pun nak bercakap apa semua sekali. Daripada penilaian saya, sebenarnya tuntutan ini tak akan berakhir. Dia akan terus menuntut, dia akan terus kacau Malaysia ni sampai bila-bila selagi kerajaan Filipina tak drop dia punya claim ke atas Sabah. Macam Brother Bun cakap tadi betul. Kinabatangan. Kinabatangan. Brother Bung Bung bukan Bung. Jadi kok mana-mana pun saya rasa kita kena cari jalan juga supaya dia drop claim dia ke atas Sabah, dan saya percaya dia ada funding. Kerajaan Filipina juga terlibat dalam isu ni. Terutama sekali yang Lahad Datu itu hari. Saya masih servis masa tu. Saya masih dalam jawatan. Saya ketua Perisikan Tentera Darat masa tu. Dan I believe kerajaan Filipina ada bantu pasukan yang menyerang Lahad Datu pada tempoh hari. Itu saja. Baik, terima kasih.